Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini surah yang ke-18 di dalam juzuk yang ke-15. Sambungan kita ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 muka surat Tafsir Pimpinan Jawi 590. Ayat ini dia berhenti habis ya semalam kisah Ashabul Kahfi. Dia break seketika. Allah ceritakan kepada kita tentang apa? Tentang kedudukan Al-Quran dan juga godaan-godaan yang dibuat oleh kafir untuk mengganggu gugat. Nah, kita kata mengganggu gugat lah, nak mengacau. Betulnya mengganggu gugat ni mengacau. Cuba nak attack Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi jauhkan diri daripada golongan orang miskin. Konon-kononnya mereka tu taraf VIP, tak hidup sekali dengan orang miskin. Maka Allah bagi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kekalkan baca Quran, zikir pada waktu pagi, petang bersama dengan sahabat-sahabat dia. Jangan dipedulikan kepada cadangan buruk yang dibuat oleh puak kafir. Mari kita baca beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Break sekat dulu. Pergi pada terjemahan ayat yang awal. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah. Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waqra ya Muhammad. Watlu dengan makna waqra ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu.
Ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca kitab, yakni Al-Quran, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tanda pelajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelum ayat ini kisah Ashabul Kahfi. Allah perintahkan Nabi supaya baca ayat tersebut kepada orang-orang ahli kitab yang menentangnya dan yang menyokongnya pada zaman itu. Sebab yang bercakap itu puak-puak ahli kitab, 3 orang, 5 orang tadi Ashabul Kahfi. Allah suruh Nabi kita baca. Kemudian oleh kerana cerita Ashabul Kahfi ini benda gaib, berlaku katanya belum zaman Nabi Musa lagi. Sebab itulah cerita dia tu dipindah oleh ahlul kitab, oleh puak-puak Yahudi. Dari sudut historinya, puak-puak Yahudi banyak tahu cerita Ashabul Kahfi kerana dia berlaku sebelum zaman Nabi Musa. Maknanya kisah itu sudah tersebar. Maka bila Nabi cerita dengan fakta-faktanya menunjukkan bahawa perkara ini adalah perkara besar, suatu mukjizat yang boleh diperbincangkan, diperbahaskan dan mengambil iktibar dan mengambil pengajaran. Dalam siri yang lepas kita sudah dengar para ulama mengatakan yang diambil iktibar daripada Ashabul Kahfi, kisah mereka, bukan pendetailan tentang sifat, warna baju dia, anjing dia jantan ke betina. La, bukan itu kerja kita. Kerja kita nak tadabbur, nak memahami ayat bahawa betapa pentingnya golongan yang menjaga agama daripada difitnahkan oleh orang-orang kafir. Maka marilah ayat kita ni mengandungi perkara yang gaib, perkara yang akan kita bincangkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah akan kalimah-kalimahnya. Tengok, Allah Ta'ala bagi jaminan. Tuhan kata apa? La mubaddila li kalimatihi, ay la ahad yastati', tidak ada siapa pun yang mampu mengubah kalimah Allah. La mubaddila, yakni ada ulama tafsir kata tak ada siapa yang boleh menambah, mengurangkan ayat Quran, tidak boleh. Ada juga ulama mengatakan la khulfa lima wa'idihi, maknanya tidak siapa yang boleh tukar tarikh yang Allah Ta'ala janjikan. Orang ni bahagia, orang ni binasa. Mana pada saat sekian, kumpulan yang menentang Islam ni akan hancurlah dia. Tidak ada siapa yang boleh nak tukar-tukar tarikh, nak delaykan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu disebut oleh para ulama tafsir. La mubaddila makna dua makna. Satu tabdil dengan makna tukar fizikal Quran itu sendiri. Satu lagi tukar dengan makna tukar janji Allah, nak beri kebinasaan kepada orang-orang derhaka, ataupun Allah janji kemenangan kepada hamba dia yang beriman. Tidak ada siapa boleh sekat. Tak ada siapa yang boleh sekat. La mubaddila li kalimatihi asy-syar'iyyah, dan juga tidak siapa yang boleh tukar dari sudut al-kauniyah, janji Tuhan dengan sesuatu perkara yang akan berlaku. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak sekali-kali akan dapat mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala jamin, nak tukar Quran pun tak boleh, nak cari tempat berlindung pun tak boleh. Tengok nota di 731, yakni bacalah akan Al-Quran, kena baca
dan amalkanlah segala perintahnya. 2, tiada sesiapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan janjikan oleh Allah. Maknanya ubah di sini dua makna. Satu, ubah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, ubah dari sudut isi janji Allah Ta'ala. Jika ada yang engkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukuman Allah yang menguasai segala-galanya. Siapa dicoba lawan, bermakna dia mencari nahas, dia cari pasal, mencari kebinasaan untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang mampu untuk menyekat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu kita jangan cuba pandai-pandai cari pasal, kata orang. Dengan cara mana? Dengan cara kita duduk cari benda-benda yang menyusahkan diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan setiap kumpulan ada tempatnya yang tersendiri. Setiap kumpulan ada tempat dia sendiri. Baik, itu muqaddimah tentang arahan Allah Azza wa Jalla supaya jaga Quran, baca Quran dan juga tadabbur Quran. Baik, kita pindah kepada ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan jangan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka. Ingat, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perintah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang sentiasa beribadat pada waktu pagi dan petang. Ibadat ni syih dianya pagi, petang, siang, malam. Maka Allah perintahkan Nabi supaya duduk bersama dengan mereka. Wala yuriduna wajhah. Mereka yang berzikir, beribadat pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Mereka buat tu kan apa? Kerana mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Kerana engkau mahukan kesenangan hidup dunia. Banyak Allah Ta'ala peringatkan di sini kepada kita umat dia. Nabi SAW memang tak nak buat apa benda ni. Nabi SAW memang jauh daripada perkara ini. Tapi teguran ini dia panggil tegur Nabi untuk umat. Dia kata, Nabi ada lah. Teguran ini untuk kita, bukan untuk Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam. Semua lalu ikut Nabi sampai kepada kita. Alhamdulillah. Berapa dah sifat tadi? Dalam ayat ni berapa sifat ada? Yang pertama, Allah suruh duduk dengan orang yang sentiasa berzikir, beribadat pagi petang. Yang kedua, jangan paling pandanganmu daripada mereka. Kerana apa? Kerana nak nampak kelebihan dunia, nak jadi orang besar, kena berkawan dengan orang besar. La. Yang ketiga, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Tanda ini yang ketiga. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai dari mengingati Allah dan mematuhi ajaran kami dalam Quran. Wattaba'a hawahu, serta ia menurut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran. Tengok nota di bawah. Kemudian kita pergi pada huraian kita. Nota 732. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya
sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang Islam sekalipun mereka miskin. Kita kena ingat, pengikut Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ramai di kalangan mereka orang miskin, du'afa. Ramai di kalangan mereka du'afa, makna orang lemah, orang miskin. Dan janganlah Nabi SAW menurutkan orang-orang musyrik dari golongan bangsawan yang mengatakan mereka akan beriman kalau Nabi SAW menjauhkan diri dari sahabat-sahabat baginda yang miskin. Nak suruh kami, nak bincang dengan kami ke? Nak cakap dengan kami? Halau puak-puak miskin tu daripada tempat duduk. Kami tak layak duduk sini. Allahu Akbar. Sombong kau, kan? Kerana orang-orang musyrik itu yang telah lalai hatinya dengan kekufuran, tidak diharapkan untuk beriman. Baik, itu dalam nota tafsir pimpinan. Kita pergi kepada hadis. Tanda hadis ni. An Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia cerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kami 6 orang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun, mari puak kafir nak berunding, nak bercakap dengan Nabi, dia tapi bagi syarat. Dia kata apa? Utrud haula'i la yajtarisuna alaina. Kami nak berunding tapi halau puak-puak miskin tu. Puak-puak ni tak boleh duduk dalam majlis kita ni. Macam-macam lah, bau busuk lah, baju cari lah, macam-macam dia punya, tak ada protokol VIP, tak ada. Kata di Sa'ad, aku Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, laki-laki daripada Huzail, Bilal, dan 2 orang lagi, aku tak nak sebut nama. Yang pentingnya namanya disebut dia sendiri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah Mas'ud, Bilal. Hak lain tu tak ada nama, dia sebut Huzail gitu. Ataupun 2 orang ni aku tak nak sebut nama. Dia tak nak sebut, biar. Yang pentingnya, fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allah an yaqa. Mana Nabi budak mikirlah, ginilah, dia bukan nak halau buat ni, tapi kita buat majlis lain. Nanti kalau nak jumpa orang Quraisy, Nabi pergi dengan orang besar-besar aje. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ini. Tuhan kata apa? Dalam surah Al-An'am ayat 52, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mu jangan halau mereka. Puak ni duk berzikir pagi petang, jangan layan provokasi yang dibuat oleh Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelaslah kepada kita. Kemudian daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan zikir pagi petang. Ini zikir pagi petang ada dalam kitab kita Perisai Muslim, dan ada juga dalam risalah khas yang kita tulis untuk pelajar-pelajar ni, nama dia zikir pagi petang, sudah ada. Jadi Nabi kata, kalau aku duduk bersama kaum yang berzikir pada Allah Ta'ala daripada solat subuh sehingga naik matahari, lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang anak cucu Nabi Ismail. Kalau aku duduk bersama dengan orang berzikir dalam masjid daripada solat asar sampai maghrib, lebih aku suka daripada merdeka 4 orang hamba. Hadis ini rawahu Abu Daud wal lafzu lahu wa hassanahu al-Iraqi wa ghairuh. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, jangan duk layan kerana puak kafir. Pagi, petang, siang, malam kita kena berzikir. Bacalah zikir waktu pagi kita, zikir waktu petang kita tu, insya-Allah. Maka itu yang pertama, perintah Allah, duduk bersama orang soleh, jangan layan kerana puak kafir dan berzikir. Yang kedua, wala ta'du aynaka anhum, mu jangan paling, jangan layan kepada provokasi, permainan yang buat Quraisy sebab semata-mata kerana nak ambil habuan dunia mereka tu kaya. Sebab itulah para jemaah sekalian, kita orang Islam ni, pendakwah-pendakwah,
Kalau kita orang kaya-kaya, kita panggil orang besar-besar panggil, kita kena tengok kepada keuntungan. Kalau kita pergi dakwah kita boleh sampai, kita boleh nasihatkan mereka, itu yang terbaik. Tapi kalau kita pergi, kita dinasihat oleh mereka, ustaz jangan duk cakap tu cakap ni, nanti orang tak suka, nanti orang benci, nanti kita kata jangan pergi kerana nak tundukkan kehendak agama kepada kehendak dunia mereka, jangan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala peringatkan sekali lagi kepada kita, wala tuti', mu jangan ikut kumpulan yang kami sudah jadikan hati mereka tu lalai, lara daripada mengingati Allah. Kerja merekanya pagi petang siang malam, apa dia? Duduk mengikut hawa nafsu, duduk ikut kehendak nafsu mereka sendiri. Sebab apa kehendak nafsu? Iaitu nak kepada kekufuran, syirik, melakukan maksiat lebih daripada tauhid dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana amruhu furuta, tingkah lakunya itu furuta, ai melampaui batas-batas yang diizinkan oleh syarak, batas yang digaris oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok pokok ni, tak usahlah kita terpedaya, terperangkap dengan mereka. Sebab apa? Kalau kita perangkap dengan mereka, kita akan kerugian. Furuta dengan makna tafritun wa daya', kehidupan mereka akan sia-sia, kehidupan mereka akan rugi saja. Itulah yang dipesan di dalam ayat ini. Baik, kita pergi pada satu ayat lagi. Ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Kebenaran itu mari daripada mana? Mari daripada Allah. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Siapa nak beriman, kita beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur engkar, biarlah dia mengengkarinya. Jadi ayat ini macam orang panggil terbuka je, open je. Nak iman ambil, tak nak iman ikut kau. Tengok apa kata nota di bawah 733. Setelah diterangkan bahawa apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla, lalu ditegaskan supaya masing-masing memilih sama ada mereka mahu beriman atau kufur. Jika mereka tetap kufur, maka mereka disediakan azab neraka yang tidak terperi sakitnya. Jadi ayat ini tanda ni pelajar, setelah Allah SWT perintahkan Nabi SAW jangan layan provokasi kafir, suruh halau orang-orang yang beriman yang miskin-miskin daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga jangan turun mengikut kehendak puak-puak kafir. Maka di sini Allah Taala bagi kata putus, qulil haq mir rabbikum, yang benar itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Allah suruh Nabi kita iklankan bahawa yang betul hak Allah. Jangan keluar-kelik kita ni. Sekarang ni ramai orang sudah menjadi liberal. Dia bila duduk dengan majlis orang kafir, kita ni semua ni sama. Agama kita ajak kepada kebaikan, agama kita ajak kepada charity, ajak tu ajak ni. Kita kata la, agama kami Islam datang daripada Allah. Siapa dia cari air lain pada agama yang diturut oleh Allah, maka dia tidak akan diterima. Itu sepatut ketegasan kita, zahirkan kebenaran kita. Maka apabila sudah sampai peringkat itu, Allah Ta'ala beri perkara yang benar itu kepada walaupun orang yang dhaif,
dan dia tak beri kebenaran itu kepada orang yang kuat-kuat. Tak syarat, bukan syarat kuat lemah nak dapat kebenaran ni. Pengikut para anbiya alaihi salatu orang lemah-lemah aja. Ada juga orang kuat, tapi kebanyakan majoriti orang lemah. Maka datanglah ayat cabar di sini, mu pilihlah sendiri jalan. Aku dah tunjuk lorong, dah tunjuk map, tunjuk kharitah, ini jalan syurga, ini jalan neraka, mu ambil sendiri. Macam ayat ni satu cabaran lah kepada manusia supaya buat pilihan yang terbaik. Cuma kalau salah pilih, apa jadi? Mana ayat ni lebih kepada tahdid, lebih daripada amaran, lebih kepada peringatan bahawa bukan pilih tu pilih suka-suka, pilih berisiko. Pilih kafir, Tuhan pun jawab. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jangan salah pilih. Nak pilih-pilihlah juga, tapi jangan salah pilih. Kalau salah pilih, Allah kata apa? A'tadna, sesungguhnya kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu. Zalim itu maknanya kafir. Inna syirka la zulmun azim. Orang yang berlaku zalim itu iaitu api neraka yang meliputi mereka laksana khaimah. Maknanya api neraka ni macam kita duduk dalam khaimah, dalam tu tempat bakar. Na'udzubillah. Allahu akbar. Mu jangan baik. Suradiquha tu macam satu ruang yang tertutup. Kalau kita sini kat macam oven lah. Tempat orang buat roti paya tu, roti tempayan. Mulut sempit, dalam tu jaga. Na'udzubillah. Allahu akbar. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, minta kawan-kawan tu disiram air, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga yang cair. Na'udzubillah. Tembaga cair ni bukannya main-main. Tembaga. Air panas biasa pun hancur dah perut kita. Kena tembaga cair, na'udzubillah min syiddatil har, yang membakar muka mereka. Bi'sas syarab, amatlah buruknya minuman itu. Na'udzubillah. Wasa'at murtafaqa, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Allahu akbar. Habislah kita. Tengok 734. Ayat ni sindir sebenarnya. Tempat bersenang-senang. Ayat ini sebagai ejekan bagi orang-orang kafir itu yang akan menderita azab neraka yang seburuk-buruknya. Jadi bukan ayat sungguh, tapi dia panggil ayat perli kepada orang itu. Baik para pelajar sekalian, dalam ayat yang kita baca ini ada beberapa faedah tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, wasbir nafsaka fihi al-amru bi suhbatil akhyar. Ayat ini mengajar kepada kita supaya bersahabat dengan orang baik-baik, wa mujahadatin nafsi, dan berijtihad, mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh untuk bersama dengan mereka, bersahabat dengan orang baik walaupun mereka fakir. Kerana fi suhbatihim, banyak kelebihan-kelebihan kita duduk dengan orang-orang yang fakir. Inilah. Dan duduk yang kedua, duduklah dalam majlis orang-orang yang saleh. Majlis orang yang saleh. Jangan duduk dalam majlis manusia yang lara, yang tak tahu apa benda, kerana itu akan merugikan kita. Baik. Yang ketiga, istihbab berzikir pada waktu pagi dan waktu petang. Kita digalakkan supaya berzikir bila pada waktu pagi dan waktu petang,
sentiasa zikir. Jangan tak ada zikir kita ni. Sebab itulah anak kempen. Di antara hak kita kempennya, kita perisai Muslim kita ni ada zikir pagi, zikir petang. Dan ada lagi buku zikir kita mana? Buku zikir pagi, petang dan zikir lepas solat. Ini. Tuan-tuan boleh ambil lah buku zikir ni. Saya sudah bagi dah dalam PDF ada. Kalau nak free mari kat sini. Mari ziarah kita bagi insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita tamatkan perbincangan kita ini sehingga ayat 31. Sebab ayat 32 kita nak masuk kepada kisah yang kedua dalam surah Al-Kahfi. Kisah dia panggil Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun. Jadi kita habiskan cerita tengah ni. Ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina amanu, sebenarnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal saleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Jadi ayat ini ingat baiklah. Siapa yang sentiasa muhasabah, sentiasa memperbaiki dirinya, memperbaiki amalannya, nescaya Allah Ta'ala akan beri bimbingan, akan beri hidayah kepada dia, insya-Allah. Maka syarat dianya, berapa syarat yang kita belajar di sini? Syarat yang pertama, allazina aman, orang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Dalam siri yang lepas, sekali lagi kita ulang, kita sudah belajar tentang syarat satu amalan jadi soleh. Mesti ada 3 syarat. Syarat amalan jadi soleh 3 syarat. Yang pertama, pelakunya, orang yang mengerjakannya beriman, duduk di atas tapak yang kukuh beriman. Amalan itu jadi soleh dengan sebab apa? Dengan sebab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketiga, dilakukan secara ikhlas, semata-mata kerana Allah, maka jadilah amalan itu soleh. Baik, Tuhan kata apa? Aku tak akan. Siapa dia melakukan amal yang soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang yang berusaha melakukan yang terbaik. Kita kena jagalah bahawa pahala itu boleh hilang. Pahala itu boleh hilang dengan sebab apa? Dengan sebab riak, kita buat amal soleh nak tunjuk pada orang, tidak ikhlas. Pahala kita boleh hilang dengan sebab apa? Dengan sebab sum'ah, kita buat buat ibadat tapi nak cari glamour. Sudah ibadat duk tayang post sana tepuh sini, tunjuk kat Facebook sana Facebook sini, dia duk solat, dia menangis depan Kaabah, dia duk baca Quran, dia angkat tangan begini depan Kaabah sedang berdoa, sebelah angkat tangan, sebelah selfie. Kita kata la ya akhi, tutupkanlah semua pintu-pintu masuk syaitan itu dalam perut kita. Yang kita naknya kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau itu sifat kamu ikhlas, maka Allah akan beri kepada kita beberapa kelebihan nikmat syurga. Tengok ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itu, baik, kita baca ayat. Tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itu, siapa mereka? Orang-orang yang merealisasikan amal soleh, bagi mereka
ada pahalanya. Tadi Tuhan kata aku bagi pahala, tak sebut. Tapi dalam ayat 31 ni Allah Ta'ala sebut 3 perkara. Tanda. Yang pertama, sifatu makanihim, sifat tempat mereka nak duduk. Allah Ta'ala nak bagi tempat duduk dia. Yang kedua, libasuhum, pakaian mereka. Masya Allah, dah ada butik sini. Boleh pilih mana-mana yang kita nak. Yang ketiga, kaifiyatu julusihim, bagaimana cara mereka duduk dalam menerima nikmat. 3 cara. Baik, kita bagi kepada tempat dulu. Yang pertama, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Allahu akbar. Disediakan bagi mereka syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu tempat. Pakaian, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Allah, mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang emas. Titik air liur orang perempuan punya gelang emas comel ni. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan memakai pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal yang bersulam. Khudra min sundusin wa istabrak. Itu pakaian mereka. Sutra emas, tak sedut kira nak lagu mana, tak sedut main bentuk apa boleh belaka. Cara duduk, ini yang ketiga, cara duduk, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka berhak dalamnya dengan berteleku, duduk rilek di atas pelamin singgasana yang berhias. Kita dah baca dalam ayat-ayat lepas, biasanya majlis puak-puak ahli syurga ni dia tidak duduk di belakang, semuanya lingkungan majlis bulat, beradap muka belakang. Allahu akbar. Kalau kita kata juga tempat, kita buat sah kedua, lah majlis dia luas, boleh lingkungi bulat, tak ada orang terlindung daripada kawan dia. Itu dia panggil sifat syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Pakaian-pakaian mereka, Tuhan kata apa? Ni'mas thawab. Ni'mas thawab, demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya. Allahu akbar. Ni'mas thawabul mu'minin, sebaik-baik pahala yang diterima oleh orang mukmin, iaitulah syurga yang telah disebut oleh Allah dengan kelebihannya, dengan perhiasannya, dengan segala yang disediakannya. Wa hasunat murtafaqa, itulah syurga tempat berhak yang semolek-moleknya. Tafsir pimpinan ni bunyi Kelantan, semolek-moleknya. Dan mana sebaik-baiknya, secantik-cantiknya, selawa-lawanya, itulah yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi atas kita lah para jemaah sekalian. Faman sya', Tuhan kata, mu nak ambil yang mana? Nak ambil yang senang di akhirat, mungkin kita tak apa senang di dunia, ataupun ambil kesenangan dunia di akhirat memang susah, maka pilihlah sendiri. Ayat itu lebih kepada ayat cabaran. Pilih sendiri. Cakap banyak tak guna, cakap dengan orang kerah kepala tak ada faedah, kamu pilih sendiri. Jadi kita ni pun, kerana itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tanda hadis ni, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi kata semua umat aku ni akan masuk syurga kecuali orang tak nak. Allahu akbar. Sahabat-sahabat ni dirasa pelik lah, syurga cantik, syurga lawa. Ada juga orang tak nak ada juga orang tak nak, ya Rasulullah. Pelik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberi garis panduan siapa dia nak. Qal, dengan kata Nabi,
Siapa dia nak, siapa tak nak. Nabi beri jawapan kepada kita. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa taat kepada aku, dialah yang nak syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang derhaka pada aku, dialah yang tak nak. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup ayat ini dengan soalan yang besar ini. Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Sahabat-sahabat terkejut, siapa tak nak? Nabi kata, siapa taat pada aku, ikut sunnah aku, itulah orang nak. Wa man asani faqad aba. Siapa derhaka, itulah orang tak nak. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan di tangan kita. Kita nak jadi orang nak syurga ke nak tak nak, pilihlah sendiri. Saya nak syurga, ustaz. Ada solatnya tak jaga. Solat istimewa, solat sunat qabliyah ba'diyah yang kita katakan solatnya sangat istimewa, tak terjaga, tak buat juga. Nak syurga, dia kata orang ni orang nak dengan buah syurga, bukan masuk dengan buah-buah besar. Syurga dimasuk dengan ikhlas dan amal soleh. Kita akan dapat rahmat daripada Allah untuk masuk ke dalam syurga. Baiklah para pelajar sekalian, InsyaAllah siri yang akan datang kita masuk kepada kisah yang kedua dalam surah Al-Kahfi, kisah Ashabul Jannataini ayat 32. Dalam siri yang akan datang, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.